Kata Abu Hanifah, dalam perut mak pun tak ada kencing berak, tentulah dalam syurga lebih lagi tak ada, makan minum aja. Tak ada dah kencing-kencing berak ni. Janda pun tak ada, semua anak dara. Lu cerita apa? Ni syurga. Hari ni orang dah faham Islam. Saya tengok dalam Facebook, dia dalam internet, dalam Twitter, semua muslimat bergambar-gambar semua angkat macam ni. Dia orang dah faham hukum. Tapi jarang. Tu makna Rabi'ah, dia jangan rapat. Itu yang Ustaz Rahim bagi tahu, dia tunjuk 4, bini dia tunjuk 5. Pang seliang, ya. Jangan nak angkat tak tentu arah. Lebah, dia dalam kitab banyak dia sebut contoh lebah ni. Lebah biasanya tok guru lah, kitab kuning, kitab lama, kitab merah ni. Dia banding lebah ni dengan lalat. Ulama semua sebut, jadilah kamu seperti lebah, jangan jadi seperti lalat. Walaupun kata mereka sama aja. Tengok saiz badan lalat dengan lebah sama besar. Lalat 2 sayap, kepak dia. Lebah pun 2 sayap. Lalat ada kaki bawah perut, lebah pun ada lebih kurang banyak tu juga. Lalat kepala dia kecil aja, lebah pun kecil je kepala dia. Lalat dia terbang, lebah pun terbang. Tetapi kata ulama tok guru, lalat ni dia hinggap tempat kotor, tapi lebah dia cari madu di celak bunga. Tu beza. Sebab itu bunyi lebah dengan bunyi lalat lain. Tambah kalau langau warna biru tu lagi dahsyat. Dia singgah tu bunyi tu pelik. Bunyi, cuba dengar betul-betul. Menyinggah tu tak ada elok, tempat kotor-kotor aja. Ni tu terbang, cuba dengar. Tapi lebah dia pergi cari madu di celah-celah kelopak bunga. Lepas tu dia simpan dalam sarang dia. Siapa pula bagi petunjuk hidayah ke dia? Dia boleh buat sarang tu jauh dari kawasan perumahan. Pandai pula tu. Dia cari pokok tualang jauh tengah hutan. Lepas tu kalau kat pokok tinggi di puncak, dia tak nak ganggu orang lain, dan orang pun kalau boleh jangan ganggu dia. Aneh tuan-tuan kalau Ustaz Fathul Bari itu nak menyelewengkan ayat Allah. Ini aneh. Dalam satu forum di TV9 baru-baru ini, dalam membicarakan soal tragedi peristiwa syuhada di dataran Rabi'atul Adawiyah, bagaimana Fathul Bari telah menyebut bahawasanya mereka-mereka yang berada di dataran itu adalah dari kalangan orang-orang yang saja nak mencari penyakit. Mereka saja nak menyusahkan diri. Padahal Allah Ta'ala dah menyebut, wala tulku biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu letak diri kamu dalam kebinasaan. Allah dah kata jangan binasakan diri. Yang pergi duduk situ buat apa? Sedap dia ulas. Sebab itu Dr. Asri marah. Malam tu juga Dr. Asri tulis dalam Twitter dia, saya mengikuti debat ulasan yang dibuat oleh Fathul Bari. Saya menyatakan beliau seorang yang mengkhianati ayat-ayat Allah dalam keadaan beliau menyedarinya, kerana mau pandangannya menyamai pandangan kerajaan. Marah Dr. Asri. Ayat ini tuan-tuan, pertama riwayat menyebut para sahabat di Madinah radhiyallahu anhum, masa tu dah banyak kali berjihad-jihad, menang-menang ni dah banyak. Kemudian berlakulah satu seruan jihad. Bila diajak berjihad tu, maka adalah beberapa sahabat kata beginilah, kita ni kira otai lah, orang lama banyak, ya? Jadi kita dah berapa banyak dah, masa di Mekah dah 13 tahun, sikitnya pahala. Hijrah lagi, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, berapa pahala, syurga kita dah menimbun dah. Jadi perang yang ni, jihad ni bagi yang baru-baru masuk lah. Yang baru-baru isi borang, baru nak cari yuran ni biar. Kita pergi duduk dekat ladang korma, kita berehat, kita dah jihad lama dah.
Ni bahaya tuan-tuan. Rasa diri dah lama dalam jemaah ni bahaya. Gurur. Orang-orang yang tertipu, na'udzubillah. Mereka pergi dan berehat di ladang tamar mereka. Peristiwa ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menurunkan ayat itu. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu letak diri kamu dalam kebinasaan. Ulama menyebut bermakna orang yang membinasakan diri ialah orang yang tidak berjihad. Al-ikhwanul muslimin sedari awal menegakkan jihad di bumi Mesir. Mereka berhimpun bagi menuntut hak imamah, kepimpinan yang dirampas secara tidak hormat macam yang berlaku di negeri Perak. Hari ini 13 orang yang ditangkap dalam demonstrasi di hadapan Istana Bukit Candan dibicarakan tadi. Dan ke-13 orang ini daripada PAS dijatuhkan hukuman penjara 2 tahun dan 5,000 denda tiap-tiap seorang. Salah seorangnya ahli daripada cawangan Greenwood Park, tempat saya. Ada yang sedang menunggu anak lahir kali pertama anak dia. 2 minggu lagi isteri akan bersalin. Mereka ditangkap kerana mempertahankan hak al-imam, kepimpinan yang dicabul dan dirampas. Mereka berhimpun di Rabi'atul Adawiyah. Mereka tidak mengganggu polis-polis yang mengganggu mereka. Mereka tidak menceroboh polis yang menceroboh mereka. Mereka tidak menembak polis yang menembak mereka. Senjata mereka hanya tasbih dan Al-Quran sahaja. Senjata mereka bangun malam. Mereka membuat ucapan mengingatkan supaya senantiasa dalam wuduk, sentiasa bersama dengan Islam. Ini sahaja. Tiba-tiba mereka diceroboh. Mereka ditembak ketika rokok. Mereka ditembak ketika sujud. Mereka dibakar ketika berada di dalam khemah mereka sendiri. Ada ibu yang sedang menyusukan anak, digelek dengan kereta kebal oleh polis dan tentera As-Sisi. Laknatullah ini. Tiba-tiba Fathul Bari menyatakan puak-puak ni menyusahkan diri. La haula wala quwata illa billah. Ini khianat dalam mentakwilkan ayat ini. Yang kedua, dalam qaul yang disebut oleh para ulama berdasarkan riwayat Imam Abu Hanifah, Imam Hanbali. Abu Hanifah pernah berguru dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Hanifah bertanya kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas guruku, ayat wala tulku bi aidikum ila tahlukah, jangan letakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kepada siapakah ditujukan ayat ini? Ibnu Abbas menjawab, ayat ini ditujukan kepada orang kaya yang berharta tapi menahan hartanya, tidak mau memberi sedekah pada jalan Allah. Dia membinasakan diri bersama hartanya, kata Ibnu Abbas. Sekurang-kurangnya Fathul Bari bawalah dalam bentuk takwil yang macam ni. Memang ada kesahihannya. Janganlah dia buat tafsir itu nak sama dengan kerajaan, ada nak bodek batas-batas lah. Tu sebab dia pergi masuk duduk belah sana, dia tak boleh duduk dengan kita. Sebab fikrah dia tu sama macam yang di sana. Dan kita harus sedar apa yang berlaku di Mesir, perancangan menghapuskan sistem khilafah yang baru nak bangun semula di dunia. Alasan mereka menyatakan Dr. Mursi ini tidak pandai memerintah. Tak tahu. Program dia baru buat setahun, nak suruh selesai permasalahan 85 tahun. Mana ada aci macam ni? Kalau masalah 85 tahun, bagi 80 tahun baru boleh selesai. Ni baru setahun dah komplain. Tak pandai tu. Kalau dia tak pandai memerintah, biar aja. Tunggu 5 tahun sekali lagi pilihan raya. Kempen, jangan undi Mursi, tumbangkan dia. Khalas. Tapi kenapa dia hantar polis, tentera, kereta kebal, disembelih, ditembak, dibunuh. Sekarang lebih daripada 30,000 ikhwan merengkuk di dalam penjara. Kerana apa? Kerana soal khilafah. Kerana mereka membawa seruan jihad. Kalau mereka sama dengan golongan sekular, mereka tidak akan dikenakan tindakan seperti ini.
Boleh Fathul Bari kata ini orang-orang yang la ilaha illallah. Ini khianat dalam menyatakan kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, percayalah. Dalam bab rezeki ni tak usah unsing lah, Allah dah tentu dah. Usaha aja.